Kita berpolitik ni, tak ada mana-mana politik dalam dunia yang ditubuhkan untuk kepentingan ahlinya. Tak ada. Semua parti politik dalam dunia ditubuhkan pertama sekali untuk rakyat. Pertama sekali. Tak ada parti politik yang diwujudkan untuk kepentingan ahli dan diri dia. Tak ada, ya. Jadi bila keputusan PRU yang ke-14 telah membuktikan dan ketentuan Allah, akhirnya tak ada mana-mana parti boleh menubuhkan kerajaan. Kita berada di persimpangan. Satu, untuk terus ego sebagai seorang pemain politik, dan persimpangan yang kedua ialah untuk memikirkan suara rakyat. Itu ujian tu daripada Allah, kan? Jadi akhirnya UMNO dan juga PH melihat kepentingan rakyat mengatasi kepentingan lain. Sebab itu kita bersetuju dengan cadangan, apatah lagi ianya titah cadangan daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja Melayu. Kita sebut dalam rukun negara, kita sebut dalam perlembagaan. Jadi bila Tuanku bertitah mencadangkan ini jalan keluar, takkan kita nak langgar, kan? Dan rakyat tak mampu tunggu. Takkan kita nak biarkan rakyat Malaysia tak tahu apa nak buat. Cuba tengok apa berlaku di Thailand sekarang. Tolonglah rakyat Malaysia faham, lihat apa yang berlaku di Thailand. Sampai sekarang tak boleh menubuhkan kerajaan. Jadi Perikatan Nasional, ego mengatasi kepentingan rakyat. Ego, saya percaya mungkin dia nak menjadi Perdana Menteri, walaupun kursinya tak cukup banyak dibandingkan dengan PH. Bincanglah elok-elok. PH dan PN berbincang, saya percaya selesai masalah. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni seorang yang mudah diajak berunding dan berbincang. Tetapi bila PN menolak, apa pilihan yang ada pada Barisan Nasional? Rakyat mesti diutamakan. Akhirnya merujuk kepada beberapa perkara yang bukan dituntut, yang disampaikan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi kepada pimpinan PH. Tanpa dakwa-dakwi, semua setuju. Bukan tuntutan ada sebut dalam tu menggugurkan kes Zahid Hamidi, tak ada. Membebaskan Datuk Seri Najib Tun Razak, tak ada. Melepaskan pemimpin-pemimpin UMNO yang ada tuduhan mahkamah yang dicipta oleh Tun Mahathir, tak ada. Nak projek Jana Wibawa, tak ada. Dalam antara perkara yang disebutkan, pertama sekali ialah institusi Islam sebagai agama persekutuan, institusi Raja-Raja Melayu, bahasa Melayu, hak istimewa Melayu, tak boleh dipertikaikan. Setuju? Ada beberapa perkara. Datuk Seri Anwar Ibrahim ni penuh Melayu. Mas kena ISA dulu kerana baling mempertahankan kebuluran, kemiskinan. Jadi bila perkara semua itu dipersetujui, maka kita on the same direction. Maka tertubuhlah kerajaan perpaduan. Okey. Diorang kata ini kosmetik, sandiwara politik. Ternyata dalam saya sebut semalam dalam ucapan, Allah juga menentukan dalam pembagian kerusi. Ini bahaya. Okey, mungkin boleh buat sandiwara politik. Okeylah, drama aja. Tetapi bila berunding kerusi tak boleh drama, sebab masing-masing nak bertanding. Masing-masing nak bertanding. Walaupun saya di Selangor selaku pengurusi perhubungan, saya akui saya hanya ada 5 kerusi. Tapi takkan saya bertanding 5 kerusi saja. Sebab saya juga ada jumlah jentera yang ramai, penyokong undi Melayu yang agak tinggi, dan dalam keadaan sekarang ini kita memerlukan sokongan daripada orang Melayu. Kita ada lebih kurang 29 ke 30% orang Melayu yang mengundi kita. Jadi kita berunding. Dan dalam perundingan itu bukan hanya Selangor, 6 buah negeri lagi berunding. Cuba tengok, ketentuan Allah, tidak ada satu kerusi pun daripada 200 lebih kerusi ini yang bertembung antara BN dan PH. Maknanya tak puas hati, kita nak lawan juga. Macam contohnya Gombak Setia lah. Bahasa budaya Gombak Setia. Pucuk pimpinan parti memutuskan Gombak Setia BN bertanding. Tapi PKR di Gombak Setia tak setuju. Dia letak juga calon lawan. Maknanya tak ada kesefahaman lah tu. 200 lebih, tak ada satu pun kerusi yang berlaku sedemikian. Siapa yang mengatur ini supaya menjadi mudah? Allah menentukan. Walaupun sebelah sana ni kalau cakap Islam,
Tapi ketentuan Allah tak mau terima. Nak lawan. Allah menentukan, Allah permudahkan rundingan, walaupun rundingan itu melalui proses yang tegang. Itulah namanya berunding. Kita nak pergi Minang anak orang, saya pun nak kahwin dah. Ni yang pertama, saya pergi Minang tu, ada runding tu tegang-tegang juga. Nak nikah buat dekat mana? Kita kata, alah kalau nikah kat KL kan senang. Itu berunding dah. Namanya, nak kahwinkan anak pun berunding, apatah lagi kuasa dalam politik. Tapi akhirnya, pada penamaan calon yang lepas 29 hari bulan kita dapat lihat semuanya tidak ada pertemuan sama sendiri. Tengok abalan saya pantang bercakap dalam media, dia ada sebelah. Menyatakan apa? Bukan dia nak masuk dalam frame, dia nak bagi tahu dia bersama adik dia. Amat dia ucap tadi, Tuan Rahim Kasdi ucap. Dan ini berlaku bukan hanya di sini, di seluruh 200 lebih kerusi yang sedang ditandingi. Sama ada kerusi itu ditandingi oleh Pakatan Harapan atau ditandingi oleh Barisan Nasional. Tapi tengok mereka, kuat sangat bunyi. Saya nak guna perkataan yang kasar tak elok lah. Kuat sangat bunyi, akhirnya terkena kat batang hidung sini dekat bayan lepas. Ini takkan rakyat tak nampak. Come on lah. Sebab tu saya kata, I will not insult the intelligence of our voters. I have highly respect to our voters. Saya menilai kebijaksanaan pengundi-pengundi kita. Tapi jangan biarkan kita ditipu begitu mudah sekali. Cakap, akhirnya dia lepaskan kerusi bayan lepas. Ada DAP minta kerusi Melayu daripada UMNO, daripada PKR. Tak, dia bertanding kerusi dia. Kerusi yang memang UMNO tak pernah bertanding daripada dulu. Yang bertanding daripada dulu ialah komponen. UMNO tak pernah bertanding. Kalau dia tiba-tiba minta, kami nak Gomas dia, kami nak Ulu Kelang, kami nak itu, lain. Kerusi dia bertanding Damansara, Bukit Lancan, Sentosa, Don yang memang UMNO pun tak bertanding. Jalanlah. Dia tak minta kursi daripada kursi kami. Tapi, minta maaf, Bersatu dan PAS telah menggadaikan kursi bayan lepas kepada gerakan. Now, biarlah tuan-tuan pengundi memikirkan siapa yang lebih mempertahankan Melayu dan Islam. Kita tak bagi kursi yang itu. Kita berunding antara, tapi mereka mudah melepaskan. Kesian PAS di bayan lepas. Akhirnya 50 orang saja yang berarak untuk Dominic dan datang. So InsyaAllah kalau lagi banyak dia cakap, lagi banyak nanti Allah tunjuk satu demi satu. Dulu dia peri, Islam akan, Raja-Raja Melayu akan terhina, Raja-Raja Melayu akan diperlekehkan. Sanusi sendiri pelekehkan Sultan kami. Begitu biadabnya Sanusi. Jadi satu demi satu lah. Jadi ini semua ketentuan Allah.